Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Harith bin Mokhtar. Saya hari ini akan membincangkan tentang tajuk saya iaitu rancangan pembangunan 5 tahun. Okey, yang pertama, rancangan 5 tahun, rancangan Malaya pertama pada tahun 1956 sehingga 1960. Dia ada 3 perkara dalam rancangan Malaya pertama ni. Okey, yang pertama, matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan hasil pendapatan penduduk. Okey, yang kita tahu, getah waktu ketika itu menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Itu terutamanya masyarakat Melayu. Di situ kita boleh nampak pemimpin hendak berikan pendapatan kepada penduduk lebih lumayan. Okey, yang kedua, tubuhkan RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur masyarakat desa. Okey, dia tubuhkan benda ni sebab dia nak menaikkan lagi ekonomi ataupun pendapatan dalam masyarakat dan negara. Tapi pada tahun 1966, RIDA ini ditukarkan kepada nama MARA. Okey, yang ketiga, LKTP pada tahun 1956 bagi membuka tanah baru untuk tujuan menempatkan semula menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Lepas tu dia ditukarkan nama pada tahun 1971, dia ditukar kepada nama Felda. Okey, yang kedua, rancangan Malaya kedua pada tahun 1961 sehingga 1965. Yang pertama digubal oleh pemerintah Malaya sendiri. Okey, waktu tu kita dah merdeka, kita ada kerajaan sendiri. Maknanya kita berkuasa untuk membuat satu pemerintah atau perancangan untuk jangka masa panjang untuk negara kita sendiri. Okey, yang kedua, menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi. Okey, dalam rancangan tu kerajaan telah memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk membuat. Contoh, kalau kita tahu getah, kita memberikan barang-barang untuk memberikan mereka menjana ekonomi dan memberikan pendapatan negara lebih lumayan pada ketika itu. Okey, yang ketiga, matlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup, mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudian kesihatan, pembelajaran dan perumahan. Okey, dalam rancangan kedua ni, dia banyak memberikan kita satu jangka masa yang ke depan ataupun kesenangan untuk rakyat. Dia mengurangkan perbezaan taraf hidup. Dia kalau boleh dia tak nak bagi rakyat hidup miskin ataupun susah, serta dia nak bagi pendidikan kepada masyarakat untuk belajar, serta kesihatan masyarakat pada kita itu boleh katakan sihat. Okey, yang terakhir, penubuhan sistem bilik gerakan bagi menyalahkan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah. Okey, dia menyediakan benda ni sebab dia nak memberikan satu ekonomi waktu ketika itu kat kampung. Mungkin yang kita tahu, kampung ni mungkin ekonomi agak slow. Dia nak buat satu bilik ni untuk berikan kampung, setiap kampung tu lebih pendapatan dia lebih lumayan. Okey, sekarang kita pergi kepada RMK yang kedua pada tahun 1971 sehingga 1975. Okey, matlamat RMK kedua ni, dia menitik beratkan usaha dan untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi dalam sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik lebih dapat dicapai. Okey, dia nak nitik beratkan ni sebab dia nak bagi kaum di tanah Melayu dulu kan ramai, sehingga sekarang pun ada Melayu, Cina, India dan bumi putera yang lain, Sabah Sarawak. Dia nak beri kita satu dia nak capai satu kaum untuk memberi negara ni aman serta politik aman dan ekonomi lebih tinggi. Okey, yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor.
Dia nak membuka banyak peluang pekerjaan untuk rakyat, agar rakyat dapat menjana pendapatan dan dapat duit dan boleh diguna untuk seharian. Okey, yang ketiga, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan. Okey, dia tak naklah ramai waktu ketika itu rakyat miskin. Dia nak rakyat ketika itu sama-sama dapat pendapatan dan sama-sama boleh katakan sama-sama kaya. Okey, yang keempat, memperbaiki taraf hidup. Dia sama juga, dia tak nak bagi, dia nak basmi kemiskinan pada ketika itu. Okey, yang terakhir, dia penubuhan DEB, Kejora, Dara, Pernas, UDA dan Risda. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada RMK ketiga. RMK ketiga ni dia dibuat pada tahun 1976 sehingga 1980. Okey. Dalam RMK ketiga ni dia mempunyai matlamat, dia memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah. Okey, waktu tu ketika tu dia nak memperkenalkan kelapa sawit dengan getah. Mungkin pada kita itu kelapa sawit dan getah dapat menjana pendapatan negara serta dapat menjana pendapatan rakyat ketika itu. Mungkin waktu ketika itu benda ni mahal. Ramai yang nak barang daripada getah dan sawit. Okey, yang kedua, meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian. Okey, dia teruskan lagi macam RMK kedua, dia banyak meneruskan kegiatan-kegiatan pertanian, tapi dia menambahkan perindustrian. Okey, mungkin ketika itu tanah pada ketika itu tanah Melayu atau Malaysia dia dah lebih tumpu pada perindustrian. Okey, dan yang terakhir, penubuhan ke tengah dan ke sedar. Okey, kita pergi kepada RMK keempat pada tahun 1981 sehingga 1985. Okey, RMK keempat dan RMK kelima ni dia agak sama. Dia mungkin agak tally orang kata apa? Sama. Nak dekat-dekat lah. Okey, RMK kelima pula pada tahun 1986 sehingga 1990. Okey, RMK keempat dan kelima ni dia memperkasakan program pembangunan ekonomi. Okey, waktu tu ketika tu Malaysia dia hendak mencapai ekonomi yang lebih tinggi. Dia nak tiru macam mana Jepun boleh maju sampai ke tahap itu. Okey, yang kedua, penekanan kepada pertanian, perindustrian serta sektor industri berat. Okey, kita katakan kalau kita nak jadi satu negara yang maju, kita mesti ada pertanian yang kuat, perindustrian yang hebat dan sektor industri yang kukuh. Maknanya kita boleh buat semua barang tu dengan sendiri dan ataupun kita boleh jual, kita dapat duit, jana pendapatan negara. Okey, yang ketiga, rancangan pembangunan yang menitik beratkan industri berdasarkan teknologi yang lebih maju dan dasar perswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baru. Okey, dia waktu ni memang kerajaan dia nak buat rancangan, memang dia nak titik beratkan teknologi. Waktu ni memang dia nak teknologi dah terlalu ke depan. Maknanya waktu tu negara kita memang perlu kejar apa teknologi yang ada ketika itu. Contohnya, contoh handphone, internet, okey, dan sebagainya. Okey, sekarang kita akan pergi kepada RMK ke-6 dan ke-7. RMK ke-6 pada tahun 1991 sehingga 1995. Dan RMK ke-7 pula 1996 sehingga tahun 2000. Tahun 2000. Okey. Strategi matlamat bagi RMK ke-6 dan ke-7 ni, dia nak menceritakan meningkatkan kecekapan daya saing serta menggalakkan pelibatan swasta. Okey, waktu tu kerajaan hendak rakyat ketika itu lebih cekap serta berdaya saing. Macam dia nak tiru macam negara Jepun yang berdaya saing, dia terlalu hebat dalam kerja. Contoh, dia menekankan dalam sektor orang kata kerajaan lah. Orang kerajaan waktu tu dia memang betul-betul dia nak lebih efisien, cekap. Okey, dan dia nak menggalakkan pelibatan swasta lebih banyak. Contoh swasta waktu ketika itu
terlalu banyak. Okey, waktu ketika itu banyak untuk swasta. Seterusnya, mengurangkan penyertaan langsung sektor awam. Okey. Serta mengekalkan dasar liberalisasi serta pelonggaran peraturan pada ketika itu. Okey, yang seterusnya, menggalakkan perindustrian menggunakan teknologi canggih. Okey, kalau kita nak capai negara maju, mestilah kita perindustrian kita mesti gunakan teknologi canggih. Pada ketika itu pun Malaysia atau negara kita telah mengeluarkan kereta jenama sendiri, kereta jenama kebangsaan, iaitu kereta Proton Saga yang pertama dikeluarkan oleh Perdana Menteri keempat kita ketika itu. Dia dapat mengilhamkan sebuah jenama Malaysia, iaitu Proton, untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya, mengukuhkan perkembangan pasaran kewangan dan modal. Okey, waktu tu negara Malaysia mesti kuat, kukuh dia punya pasaran kewangan dan modal bagi menjaga ekonomi negara kita agar tidak jatuh, serta boleh menarik orang kata apa, pelabuh-pelabuh daripada luar datang ke Malaysia. Okey, yang terakhir, pengenalan dasar pembangunan nasional lanjutan kepada DEB. Okey, kerajaan telah membuat dasar pembangunan nasional untuk memberikan lebih, orang kata apa, lebih hebat lagi. Yang terakhir ialah RMK ke-8 dan RMK ke-9. RMK ke-8 dibuat pada tahun tahun 2001 sehingga 2005. Dan RMK 9 pada tahun 2006 sehingga 2010. Strategi utamanya, yang pertama, meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap. Seterusnya, meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi. Waktu tu kita memang mesti daya saing dengan ekonomi terhadap negara-negara luar. Kita mesti banyak membangunkan ekonomi kita. Okey, seterusnya, meluaskan penggunaan ICT. Okey, ketika ni ICT waktu tu memang canggih. Dah banyak keluar komputer, laptop, komputer riba. Handphone waktu tu memang betul-betul canggih. Kita tak nak ke belakang, maknanya rakyat ketika itu mesti ke depan dalam menggunakan penggunaan ICT agar tidak ketinggalan macam negara-negara maju seperti Jepun, Korea. Okey, seterusnya, memupuk dan menyemai nilai positif dan nilai murni. Waktu tu kita mesti banyakkan nilai positif dan nilai murni dalam kehidupan agar masyarakat waktu tu mungkin hidup lebih aman dan harmoni tanpa pergaduhan. Kita tak nak lagi pergaduhan antara kaum yang berlaku pada suatu ketika dahulu yang ramai terbunuh. Okey, yang seterusnya, meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan. Okey, waktu tu kerajaan Malaysia ni lebih meningkatkan daya pengeluaran. Contoh, pengeluaran daripada hasil daripada getah ke, boleh buat tayar ke, tayar, macam-macam lah benda yang kita boleh jual untuk ekspor untuk ke negara luar, untuk jana pendapatan negara kita. Okey, seterusnya, membangunkan sumber manusia yang berkemahiran dan berpengalaman. Okey, dia nak rakyat berkemahiran dan berpengetahuan tinggi dalam bidang, contoh dalam bidang industri. Dia nak yang orang betul-betul pandai. Contoh, dia belajar dekat luar negara atau dalam negara kita, lepas tu dia aplikasikan dalam kerja dia untuk lebih baik. Okey, yang terakhir, pengenalan dasar wawasan negara. Okey, negara kita ni sebenarnya ada wawasan. Dia untuk nak bagi wawasan ni sebab nak bagi ada matlamat nak dituju untuk negara agar tidak sia-sia negara ni. Contoh, tak ada matlamat mestilah sia-sia kan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.